Hari ini kita masuk kepada huruf Al-Quran. Betul? Muka seberat Betul. muka tiga. Betul. Baik. Alhamdulillah, betul sekali lagi pengajian kita mendalami ilmu Al-Quran Al-Karim. Dan hari ini kita insya-Allah akan bincang berkenaan tentang huruf Al-Quran. Huruf Al-Quran. Baik. Yang pertama, makna huruf segi bahasa ialah hujung. Huruf artinya hujung. Pada istilah suara bunyi, huruf yang berpegang pada makhraj sama ada muhaqqaq atau muqaddar. Suara bunyi huruf yang berpegang pada makhraj sama ada muhaqqaq atau muqaddar. Artinya huruf ini keluar daripada makhraj. Makhraj itu ialah tempat keluar huruf. Tempat keluar ni ada yang istilahnya muhaqqaq, ada yang muqaddar, ada yang bertempat, ada yang tidak ada sekatan, ataupun tidak ada tempat yang khusus atau muqaddar, muhaqqaq atau muqaddar tu. Baik, kita tengok nanti istilah muhaqqaq, muqaddar tu dalam bab makhraj nanti. Baik. Makhraj muhaqqaq iaitu tempat yang nyata putus suara padanya ketika melafazkannya. Inilah makhraj bagi huruf hijaiyah selain daripada huruf mad. Artinya makhraj muhaqqaq ni ada tempat putusnya. Ada tempat putusnya makhraj itu. Contohnya huruf ba. Kita sukunkan ba, makhraj ba ab. Jadi tempat muhaqqaq di mana? Pada ab di bibir. Di situ terputusnya bunyi atau terputusnya suara. Kita dah faham dah sebelum ini. Nak mengasal makhraj huruf, kita matikan dia. Bila tersekat bunyi pada satu tempat, maka di situlah makhraj. Maknanya ab sekat di bibir, maka makhraj ini bibir. Jadi maksud makhraj muhaqqaq ialah ada tempat putusnya bunyi suara itu. Itu makhraj muhaqqaq. Huruf ni apa dia? Selain daripada huruf mad. Tengok makhraj muqaddar pula, iaitu tiada tempat yang nyata putus suara padanya. Muqaddar ni tidak ada tempat yang ternyata putus suara kat situ. Sebab apa? Panjang makhrajnya di rongga mulut. Inilah makhraj huruf mad. Huruf mad tidak ada sekatan. Tidak ada sekatan yang khas bagi tempat keluar dia. Contoh huruf alif mad bunyinya a, tidak ada sekatan. Kalau ya mad i, waw mad u. Jadi tiga huruf mad ini tidak ada makhraj yang muhaqqaq baginya sebab dia mad. Bila mad dia perlu dibaca panjang, bila baca panjang tidak ada tempat yang menyekat bagi dia. Itu makhraj apa dia? Makhraj muqaddar. Makhraj muhaqqaq apa tadi? Tempat terputusnya suara. Situlah makhraj muhaqqaq. Makhraj muqaddar dari tempat yang memutuskan suaranya, dia keluar berterusan, iaitu huruf mad. Baik. Kata sahib As-Salsabil Asy-Syafi, i'lam bi anna al-harfa sawtun i'tamad ala maqati'i laha fil fammi had. Ketahuilah olehmu bahawa batasan pengertian huruf iaitu suara yang berpegang pada tempat putus bunyinya dalam mulut. Artinya huruf itu ialah suara yang berlaku pada tempat putus bunyi dalam mulut. Artinya tempat keluar lah tu, tempat keluar huruf. Itu maksud huruf kata Syekh Sahib As-Salsabil. Baik, yang kedua, sekarang kita dah faham tentang itu huruf. Yang kedua, huruf Al-Quran terdiri daripada huruf Arabiyah. Ia juga dikenali sebagai huruf hijaiyah atau huruf tahajji ataupun huruf mu'jam. Itu nama-nama huruf yang dalam bahasa Arab ni. Huruf-huruf Al-Quran itu nama dia. Huruf Arabiyah, huruf hijaiyah, huruf tahajji atau huruf mu'jam. Nama-nama dia bagi kita biasa sebut huruf hijaiyah. Iaitu huruf hijaiyah. Nun sukun tanwin bertemu huruf hijaiyah melahirkan hukum-hukum yang lain. Contoh, nama hijaiyah yang lain ialah Arabiyah, tahajji atau mu'jam. Baik. Huruf hijaiyah ada dua jenis, iaitu asliyah
dan far'iyah. Kata sahib As-Salsabil, thumma al-huruf wa 'indahum qismani asliyatun far'iyyah. Kemudian huruf-huruf di sisi mereka itu ada dua bahagian, yaitu asliyah dan far'iyyah. Mari tengok apa dia huruf asliyah, apa huruf asliyah. Dua jenis huruf Baik, pertama huruf hijaiyah asliyah, yaitu huruf-huruf yang berpegang pada makhraj muhaqqaq atau makhraj muqaddar. Ulama bersih pandangan berkaitan bilangan huruf hijaiyah asliyah. Uraiannya seperti berikut. Kebanyakan ulama, antaranya Makki bin Abu Talib dan Imam Abu Amr Ad-Dani, mengatakan bahawa huruf hijaiyah ada 29, yaitu alif, ba, ta, sampailah ya. Semuanya berapa? Ada 29 huruf. Pada yang pertama. Baik. Yang kedua kata sebahagian ulama, antaranya Abu Abbas Muhammad bin Yazid Al-Mubarrid, mengatakan bahawa huruf hijaiyah ada 28 sahaja, tidak termasuk alif. Pandangan yang kedua ni, dia kata 28 sahaja, alif tidak termasuk dalam perkiraan. Baik. Apa hujahnya? Mereka berhujah bahawa alif dan hamzah adalah huruf yang sama kerana persamaan pada makhraj, iaitu pangkal halqum. Alif juga tidak boleh menerima baris, dan ejaan alif bermula dengan hamzah. Jadi hujah yang ini kata alif dan hamzah tu dikira satu, dikira sama, sebab itu dia tak termasukkan alif. Semuanya 28 huruf. Baik, seterusnya pandangan yang ketiga, sebagian ulama mengatakan bahawa huruf hijaiyah ada 31. Lebih balik. Sudah 29, itu 28. Yang ini 31. Termasuk padanya waw maddiyah dan ya maddiyah. Dia campurkan waw mad dan juga ya mad sekali. Jadi 29. Dia campur alif dah. Kemudian campur waw mad, campur ya mad. 29, 30, 31. Termasuk huruf-huruf mad. Baik. Mereka berhujjah bahawa waw dengan waw maddiyah dan ya dengan ya maddiyah adalah dua huruf yang berlainan. Ini dia kata waw mad dengan waw yang biasa baris tu berbeza. Ya mad dengan ya yang biasa kita baca baris sebagainya itu ya yang lain. Dia kata berbeza, sebab tu dia kira pun berbeza. Baik. Kenapa dia kata berbezaan makhraj dan sifat antara keduanya? So huruf mad ni dengan huruf ya atau waw yang mad, dia ada perbezaan segi makhraj dan juga sifat. Baik. Kenapa beza tu? Kalau waw mad, ya mad dia tempat keluar dia. Waw mad, ya mad tempat keluar waw di hujung bibir, yang kita muncungkan buka sikit hujung. Tapi kalau waw mad, dia tidak ada tempat yang khusus macam tu. Dia hanya laluan rongga sahaja. Begitu juga dengan ya. Kalau ya yang biasa, tempat keluar kat mana? Bahagian atas tengah lidah, ai. Begitu. Tapi kalau dia jadi ya mad, dia akan jadi melalui rongga, tidak ada sebarang sekatan. Maka di sana ada perbezaan. Lalu mereka berhujah waw mad dan ya mad adalah huruf berbeza dengan waw dan ya yang biasa. Lalu dia kata jumlah huruf semuanya 31. Baik, ini pandangan yang ketiga. Baik. Pandangan yang keempat, sebahagian ulama mengatakan bahawa huruf hijaiyah ada 33. Tambah lagi 2. Termasuk padanya mim musyaddadah, nun musyaddadah, waw maddiyah, ya maddiyah. Jadi 33. Asalnya 29. Campur waw mad, campur ya mad 31. Campur mim sabdu, nun sabdu, jadi 33 pula. Ini pandangan yang seterusnya lah. Ada pandangan yang keempat, dia kata jumlah semuanya 33. Baik. Mereka berhujah dengan mim, bahawa mim dengan mim musyaddadah dan nun dengan nun musyaddadah adalah dua huruf yang berlainan kerana perbezaan pada makhraj antara kedua-duanya.
Demikian juga waw dengan waw mad, ya dengan ya mad adalah huruf yang berlainan kerana perbezaan makhraj dan sifat antara kedua-duanya. Jadi itu hujjah dia mengatakan bahawasanya mim dan nun yang bersatu dengan mim nun biasa adalah huruf yang berbeza. Dia kata berbeza segi makhraj. Kalau mim biasa di bibir am, kalau untuk yang ini dia bersiap dengung sekali begitulah. Kenapa dia kata ada perbezaan antara mim biasa dengan mim sabdu, nun biasa dengan nun yang bersabdu. Baik. Itu adalah pandangan-pandangan daripada ulama berkenaan tentang jumlah huruf. Yang pertama kata 29, yang kedua kata 28, yang ketiga kata 31. Pandangan kata ada 33 huruf Al-Quran. Baik, seterusnya pendapat yang masyhur, pendapat yang popular, pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama tadi, majoriti. Jumhur ulama kata apa? Pendapat yang masyhur adalah pendapat kebanyakan ulama. Mana dia? Yang 29 huruf. 29 huruf. Inilah yang telah dinyatakan oleh kebanyakan guru-guru yang mu'tabar dan menjadi pegangan mereka. Kerana mereka itu ada yang telah menghimpunkan huruf hijaiyah dalam rangkai kata tersebut. Baik. Jadi yang masyhur ialah 29 huruf keseluruhannya. Baik. Lalu ulama dia susun huruf-huruf itu menjadi bait syair. Jadi dalam bait syair itu ada terkandung semua huruf Al-Quran. Apa dia yang itu tu? Rangkai kata tu. Ghaithun hasibun tuhu izzin dhillahu taju zikrin didda mufshin ahsana. Mufshi ahsana. Jadi itu semuanya huruf ada dekat rangkai kata itu. Ghaithun hasibun tuhu izzin dhillahu taju zikrin didda mufshin ahsana. Baik. Imam Syatibi telah menyusun huruf hijaiyah mengikut turutan makhraj yang terkandung pada awal setiap kalimah syair matan di bawah, kecuali pada kalimah pertamanya yang merangkumi 4 huruf. Kata Imam Syatibi, wa fi awalin min kilmi baitaini jam'uha siwa arba'in fihinna kilmatun awwala. Dia kata, dan pada awal setiap kalimah daripada 2 bait syair terhimpun akannya, iaitu huruf hijaiyah, kecuali 4 huruf terhimpun pada kalimah yang pertama. Kalimah tersebut seperti berikut. Yang ke atas sudah aha'a hasya ghawin khala qari'in kama jara syartu yusra dhari'in la hanawfala ra'a tuhra dinin tammahu dhillu dhitana sofa salju zuhdin fi wujuhi bana mala. Jadi Imam Syafi'i dia susun matan dia mengikut tempat keluar huruf tersebut. Jadi kalau hafal matan ni, artinya si susunan ataupun huruf-huruf tu senang kita nak kenal. Baik, yang pertama aha'a. Aha'a dia susun 4 huruf yang awal ni semua huruf belakang. Dikira huruf, iaitu makhraj hamzah dengan ha. Dekat mana? Ini. Kemudian alif itu huruf jawfi. Kemudian ain dekat sini, tengah ain. Jadi 1, 2, 3, 4 awal tu huruf semua dikira. Kemudian ain dah kira. Ha tempat yang sama dengan ain. Nah, yang atas lagi ghawin, ghain pula. Ghawin, ghain. Khala, kha, tempat yang sama. Ghain dan juga kha. Ni dia susun makhraj. Kemudian qari'in, qaf, depan lagi. Pangkal lidah, qa. Kemudian kama, kaf, sama dengan qaf, tempat keluar. Qari'in kama, qaf juga kaf, depan sikit. Kemudian jara, jim, dia pergi atas tengah lidah. Ja, jim, ya, atas tengah lidah. Syarutun, shin, sama dengan jim, tempat keluar yang sama, tengah atas lidah lagi. Kemudian yusra, ya pun sama. Jadi jim, shin, ya, tempat yang sama.
Ini susunan Imam Syatibi dalam matan dia untuk mudah kita ingat makharijul huruf. Okey, seterusnya dhari'in. Ada begitu pula. Dhari'in artinya bahagian tepi lidah. Dha. Tadi tengah atas, sekarang dha pula. Dhari'in, tepi. Kemudian laha, lam, hujung lidah. La, hujung lidah. Kemudian naufala, nun, hujung lidah. Sama. Ra'a, ra, hujung lidah. Tuhra, dinin tammahu. Tiga huruf pula di hujung lidah. Tapi hujung lidah tak kat mana pula? Ta ni, belakang gigi sebelah atas. Tuhra, dinin tammahu. At-ta, ad, tiga huruf hujung lidah keluar daripada belakang gigi sebelah atas. Kemudian dhillu, dhi, sana, dha, dhal, sa. Yang ini hujung lidah juga, tapi keluar dari mana? Hujung gigi, antara dua gigi depan. Au, al, as. Tiga huruf ni. Susunan matan ni cantik ya. Kemudian sofa, sajlu, zuhdin, sad, sin, zai. Hujung lidah juga, tapi belakang gigi sebelah bawah. Kemudian fi ujuhi, bana, mala. Yang ini semua keluar bahagian di bibir. Afa, pi, fa, bibir. Ujuhi, waw, bibir. Bana, ba, ab, bibir. Mala'am, mim. Baik. Jadi selesailah. Dalam susunan matan itu disusun oleh Imam Syatibi tentang tempat keluar huruf. Kalau boleh hafal ni, cantik sangat dah ni. Kalau tak hafal, kena ingat sendirilah di mana tempat keluar ni. Kalau hafal, mudah kita nak diingat susunan tempat keluar huruf seperti yang telah disusun oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Baik. Seterusnya, kata Syekh Ahmad At-Tibi, wa iddatul hurufi lil hija'i 29 bilam tira'i. Dan bermula bilangan segala huruf hijaiyah itu ada 29 tanpa huruf yang lain. Dia kata ada 29 huruf. Seterusnya, kata Imam Abu Amr Ad-Dani, 29 huruful mu'jam. 29 itulah huruf-huruf mu'jam. Jadi semua kebanyakan ulama kata bilangan huruf adalah 29. Baik, seterusnya, muka surat 106 tu, ulama mengatakan bahawa setiap huruf hijaiyah ada 4 ciri bagi membezakan antara satu sama lain, iaitu ismun, sighah, makhraj dan juga sifat. 4 ni membezakan antara huruf-huruf hijaiyah yang lain. Baik. Okey, apa dia 4 perkara yang membezakan antara huruf-huruf ini? Yang pertama, ismun apa dia? Nama dia. Isim membezakan antara dua huruf pada nama atau lafaz panggilan seperti alif dengan hamzah. Jadi yang pertama membezakan huruf ni adalah nama. Qaf, kaf, dal, sad, dad. Nama berbeza maka huruf berbeza. Yang kedua, sirah. Sirah arti tempat rupa huruf itu. Sirah membezakan antara dua huruf pada penulisan atau bentuk seperti ha dengan ha. Yang beza kedua ni bentuk dia berbeza. Bunyi ha dengan ha hampir sama. Kita tengok bentuk dia kenal. Oh, ini ha pedas, yang ini ha besar. Jadi bentuk membezakan antara huruf. Yang ketiga, makhraj. Tempat keluar huruf itu. Makhraj membezakan antara dua huruf yang bersamaan pada sifat seperti huruf ta dengan kaf. Ta dengan kaf. Makhraj membezakan. Kalau ta keluar di hujung lidah, belakang gigi sebelah atas, yang kaf pangkal lidah. Tapi bila makhraj itu berbeza, dapat membezakan antara dua huruf ini walaupun sifatnya hampir sama. Macam ta sifatnya apa? Ada hams. Ad, kaf pun ada ham juga. Ad, contoh.
Ta bersifat menahan suara, ad. Kaf pun tahan suara juga, ad. Ta bersifat istifal, kaf pun istifal juga. Ta infitah, kaf infitah. Ta bersifat dengan apa lagi? Bersifat dengan ismat, kaf pun ismat juga. Jadi sifatnya sama, lalu makhraj yang membezakan dia. Baik. Seterusnya yang keempat, apa lagi membezakan antara huruf ni ialah sifat huruf, iaitu sifat membezakan antara dua huruf yang bersamaan pada makhraj, seperti kha dan juga ghain. Kha dan ghain makhraj sama. Mana dia? Bahagian kerongkong atas sekali. Kha dan juga ghain. Lalu membezakan apa dia? Membezakan adalah sifat huruf antara kha dan juga ghain. Baik. Ini empat perkara yang membezakan antara huruf-huruf dalam Al-Quran. Dengan empat ciri di atas, maka dapatlah disimpulkan bahawa alif dan hamzah adalah dua huruf yang berlainan kerana berbeza isim. Nama beza, satu namanya alif, satu namanya hamzah. Baik. Yang kedua sirah, rupa dia berbeza. Alif tegak, lurus. Hamzah ada bentuk dia. Makhraj berbeza. Mana makhraj hamzah? Akal kerongkong. Makhraj alif, di rongga laluan mulut. Dan sifat hamzah dan juga alif berbeza. Sifat hamzah apa dia? Antaranya bersifat dengan jah. Kemudian dia bersifat dengan syiddah. Dia bersifat dengan istifal. Dia bersifat dengan infitah. Dia bersifat dengan ismat. Adapun alif mad ni, dia ada sifat yang tersendiri. Dia tak sama dengan hamzah. Jadi bila ada perbezaan empat ni, nama lain, rupa lain, makhraj dia beza, sifat dia berbeza, maka terbuktilah bahawasanya alif dan hamzah ini adalah dua huruf yang berbeza. Maka tertolaklah ataupun ternafi pandangan ulama yang kedua tadi. Dia kata huruf 28 saja, sebab alif dan hamzah tu sama. Dia kata mengikut pandangan yang ini ada empat ciri-ciri bezakan nampak jelas. Hamzah huruf lain, alif huruf lain. Okey, seterusnya yang kelima, huruf hijaiyah yang dimaksud di sini ialah huruf mabani, iaitu huruf-huruf yang membina kalimat dan bukannya huruf ma'ani, huruf-huruf yang ada maknanya yang tersendiri. Umpamanya bi bermaksud dengan kaf maksud seperti dan sebagainya. Artinya huruf-huruf yang kita bincang ni ialah huruf-huruf yang digunakan untuk menyusun dia akan jadi satu perkataan. Kalau dia sendiri satu-satu dia tak menjadi perkataan, maka itu namanya huruf yang disusun untuk membina perkataan. Tapi kalau satu huruf yang boleh mendatangkan makna, maka itu dikatakan perkataan. Contoh huruf ba, bila bagi bawah satu bi saja, maksudnya dengan. Kan bismillah dengan nama Allah, billah dengan Allah. Jadi bi itu maksudnya dengan, walaupun satu huruf tapi dah jadi satu perkataan. Sama juga dengan kaf. Ka tu boleh jadi maksudnya seperti. Ulaika kal an'am. Mereka itu kal an'am. Ka tu dengan al-an'am. Ka tu maksudnya apa? Seperti. Kal an'am seperti binatang ternak. Baik, jadi ka tu walaupun hanya satu huruf tapi bermaksud perkataan. Baik. Jadi beza kat sini antara huruf. Huruf tu adalah mabani, dia kata. Huruf yang membina kalimah itu huruf. Tapi kalau satu dia dah jadi kalimah, maka dia tidak dikira sebagai huruf. Baik. Huruf ini dikenali sebagai huruf jar. Kata Syekh Sulaiman Ad-Dulji, wa harful hija la budda min hayyizin lahu wa kullu kalamin fahuwa min ahrufil hija. Dan huruf hijaiyah itu tidak mesti
mesti baginya. Tidak dapat tidak tu maksudnya mestilah. Tidak dapat tidak. Mana pun tetap jadi juga. Mesti jadinya. Mesti baginya tempat berhimpun. Dan setiap kalam ucapan terdiri daripada himpunan huruf-huruf hijaiyah. Baik, dia kata huruf itu mestilah yang berhimpun dan setiap kalam ucapan daripada himpunan huruf hijaiyah. Artinya huruf itu membina kalimah. Jadi bila ada kalimah baru terjadinya ucapan. Jadi huruf itu adalah sesuatu yang membina perkataan. Baik. Mafhum daripada kata-kata syair matan Syekh Sulaiman Ad-Dulji tersebut, maka dapat difahami bahawa setiap kalimah Al-Quran terbentuk dalam beberapa keadaan. Setiap kalimah Al-Quran yang terdiri daripada huruf-huruf ini ada beberapa keadaan, kata Syekh Sulaiman Ad-Dulji dalam pengajaran daripada matan yang disebut tadi. Yang pertama dia kata kalimah yang terdiri daripada dua huruf. Contohnya huwa. Surah Hud ayat 66. Huwa walaupun dia hanya dengan dua huruf membawa maksud dia. Huwa maksudnya dia, bermaksud. Yang kedua, kalimah yang terdiri daripada tiga huruf. Contoh raiba, surah Al-Baqarah, raiba, tiga huruf membawa maksud ragu dan sebagainya lah. Baik, ragu Yang ketiga, kalimah daripada empat huruf. Anzala. Anzala. Artinya empat huruf membina satu perkataan. Kemudian 5 huruf. Arafu. Kemudian 6 huruf. Yuqinuna. 7 huruf. Al-muttaqina. 8 huruf. Al-muflihuna. 9 huruf. Yastanbitunahu. 10 huruf al-mustahzi'ina. Okey, 10 huruf al-mustahzi'ina. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi alif lam dikira sekali, maka semuanya ada 10 huruf perkataan al-mustahzi'ina. Jadi huruf-huruf Al-Quran ni, satu huruf ada makna, 2 huruf ada makna, 3 huruf ada makna, sampailah satu perkataan ada 10 huruf pun ada maknanya. Baik. Seterusnya, perhatian. Kalimah-kalimah Al-Quran adalah gabungan beberapa huruf, sama ada huruf asal kalimah atau huruf tambahan yang masuk padanya. Ada huruf asli, ada huruf ziyadah, ada huruf tambahan. Baik. Huruf tambahan dikenali sebagai huruf ziyadah atau huruf zaidah. Huruf ziyadah terbahagi kepada 2 bahagian pula. Huruf tambahan ni ada huruf asli, ada huruf tambahan pada setiap kalimah-kalimah Al-Quran. Huruf ziyadah yang termasuk pada kalimah mengikut wazan fi'il. Wazan fi'il ini kata dasar yang merujuk kepada kata yang bermaksud perbuatan. Wazan fi'il. Hurufnya ada 10, iaitu alif, ta, sin, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, hamzah qata' atau hamzah wasal, dan ya. Terhimpun dalam rangkaian kata sa'altumuniha, atau al-yawma tansahu. Jadi semua huruf-huruf ini dia menjadi huruf tambahan bagi kata kerja. Asal perkataan tu dah ada. Jadi bila ditambah huruf-huruf ini, dia akan membawa kepada kepelbagaian makna. Makna asal, kata asal dah ada. Masuk hamzah jadi lain, masuk ta maksud lain, jadi masuk sin jadi maksud lain dan sebagainya. Daripada asal perkataan yang sama. Jadi perkataan yang asal tu asli, yang huruf tambahan ni dia tambahan daripada perkataan yang asal yang membawa kepada perubahan makna. Contoh yang tadi bawah adalah contoh secara umum bagi huruf ziyadah, sama ada 1 huruf atau 2 huruf atau 3 huruf. Contoh asal kalimah zahaba, tapi jadi azhaba. Jadi azhaba dah tambah hamzah dekat awal. Asal perkataannya zahaba aja. Contoh salakha, asal perkataan dia salakha aja, ditambah dengan
hamzah wasal dan juga nun. Jadi apa? Insalakha. Jadi hamzah dan nun, hamzah wasal dan nun adalah huruf tambahan. Yang ketiga yasara, ditambah dengan 3 huruf istaisara. Istaisara, jadi tiga huruf lah, huruf ziyadah namanya, huruf tambahan. Asal perkataannya apa? Yasara. Jadi itulah dia bahasa Arab. Kataan yang satu ditambah dengan pelbagai huruf-huruf ziyadah, dia akan bawa kepada perubahan makna yang lain. Baik, yang kedua, huruf ziyadah jenis kedua apa dia? Huruf ziyadah yang masuk pada kalimat berdasarkan kaedah rasam tetapi tidak berfungsi pada bacaan. Ini huruf ziyadah yang biasa kita bincangkan sebelum ini, iaitu huruf alif, waw dan juga ya yang tidak dibaca, tapi perlu ditulis, tidak dibaca. Itu namanya huruf ziyadah. Contohnya kalimat li syai'in. Tengok asalnya li syai'in tu tidak ada alif, tapi dalam Al-Quran ditulis dengan li syai'in ada alif. Walaupun ada alif tapi tidak dibaca alif tu. Alif tu namanya alif ziyadah, alif tambahan. Yang kedua sa'urikum. Asal tulisannya sa'urikum tak ada waw pun, waw tu tak baca pun. Tapi untuk Al-Quran dia ada waw ziyadah, ditulis tapi tak dibaca. Sa'urikum namanya waw ziyadah. Yang ketiga afa immata. Afa immata, tengok asal kalimah dia. Afa immata tidak ada ya terus nun, tapi dalam Al-Quran ditulis dengan ya. Afa immata namanya ya ziyadah. Di ketiga 3 huruf ini alif, waw dan ya, untuk menandakan dia ni huruf tambahan akan diletakkan tanda bulat atau diletakkan tanda bulat pada atas huruf alif, waw dan juga ya. Kalau jumpa tanda bulat tu maka jelas dia ini adalah huruf tambahan yang tak perlu dibaca, tapi perlu ditulis untuk menyempurnakan perkataan tersebut segi penulisan ejaannya. Bila baca dia tidak dibaca. Jadi alif 3 ni, alif waw ya ni adalah huruf tambahan. Jadi huruf tambahan ada 2 lah. Satu huruf tambahan yang letaknya pada kata kerja. Dia tulis al-yawma tansahu tu, alif lam ya waw mim ta nun sin alif dan juga ha. Maka di sana ada huruf tambahan bagi kata kerja. Adapun huruf tambahan berikutnya ialah huruf tambahan segi resam, segi penulisan. Itulah huruf alif, waw dan juga ya. Apa tanda dia? Di atasnya ada tanda bulat, maka dia tak perlu dibaca, dia berstatus huruf tambahan sahaja. Huruf tambahan. Baik, alhamdulillah. Dah pukul 9 lah. Kita tengok tunggu kita dah masuk belum? Ada Ustaz, satu soalan. Ada 2 soalan. Yang pertama, kalau bukan resam Usmani, imla'i contoh, ada tak huruf tambahan ni Ustaz? Satu lah. Kalau bukan daripada resam Usmani kan, imla'i contohnya, ada tak huruf tambahan? Yang keduanya, kenapa dia letak huruf tambahan tu Ustaz? Kenapa letak huruf tambahan? Kalau ni lah, kalau baik. Kalau Quran yang lama saya tak pasti dah. Dah lama sangat tak baca Quran yang lama tu. Tapi kalau kita rujuk balik, kita tengok balik semula ada tak huruf tu dalam penulisan Quran yang lama. Tapi kat sini sebut keadaan resam ni, dan saya ikut rasmi ni resam Osmani lah. Dia akan tulis dalam bentuk ada huruf-huruf tambahan. Quran yang imla'i saya tak pasti, wallahu a'lam. Baik, yang kedua, kenapa ditambah huruf ini? Kenapa ditambah huruf ini? Kenapa tak ditulis ejaan yang biasa tanpa ada huruf tambahan? Yang pertama, huruf tambahan ini dia melengkapkan ejaan perkataan tersebut. Dia melengkapkan ejaan kalimah ini. Maka dia perlu ada walaupun tak dibaca. Seperti kalau ditulis tanpa dia, maka ejaan itu jadi salah walaupun tak dibaca dia ni. Baik. Yang kedua, wallahu alam, saya tak pasti yang kedua ni, tapi ada kaedah yang mengatakan bertambahnya huruf maka ada penambahan segi makna. Itu kaedah kita baca kat awal tadi kan, bertambah huruf perkataan tu akan ada bertambahan makna.
Jadi itu antara yang disebutlah. Saya daripada itu wallahu alam, saya tak pasti kalau ada ilmu ataupun pandangan yang lain. Jadi dia perlu ditulis sebabnya melengkapkan ejaan bagi kalimat tersebut. Okey, Ustaz. Ustaz, berkenaan dengan huruf tadi, kalau kita diwakafkan ke situ, dia dibaca mat juga, Ustaz. Contoh perkataan apa tu? Macam mana tu? Contoh perkataan apa? Kita boleh nampak kadang kalau bila kita wakaf, alif tu atas tu ada tanda bulat tu. Tetapi kalau kita wakaf kat situ, dia akan baca mat ataupun kita baca dengan tak ada mat. Baik. Okey. Itu tanda itu hanya ada pada alif sahaja. Tidak ada pada waw dan juga ya. Itu ada kalimah-kalimah khusus dalam Al-Quran yang alif dia ketika waqaf dibaca panjang jadi alif mad, tapi bila sambung dia tidak jadi alif mad, dia jadi alif biasa, alif ziyadah yang tidak perlu dibaca. Dalam Quran dalam Usmani dia ada beza tanda tu. Kalau alif yang tambahan yang dibincangkan tadi, atasnya bulat kecil, datang bulat dia tu bulat agak lebar sedikit kecil. Adapun alif yang disebut tadi tu yang bila berhenti panjang sambung jadi pendek tu, itu alif yang atasnya ada bulat bulat bujur. Dalam bulat bujur tinggi menegak, dia kata istilahnya. Bulat tu bujur. Nampak bujur besar tu, maka itu kalau waqaf dia berfungsi sebagai huruf mat tu. Kalau sambung dia jadi huruf ziyadah biasa. Jadi itu ada sedikit perbezaan lah antara alif yang itu dengan alif yang ziyadah ni. Alif yang ziyadah yang kita tadi ni memang langsung tak dibaca, langsung tak baca. Kita berhenti ke, kita sambung ke, tetap tak dibaca. Tapi yang alif di atasnya bulat bujur meninggi itu, contoh kalimah as-sabila, rasulah, apa lagi? Perkataan lagi lah yang menggunakan alif. Contohnya ana, alif atasnya bulat bujur meninggi itu. Maka itu kalau berhenti kena panjang, dan kalau disambungkan baca dengan pendek. Tapi statusnya juga adalah alif ziyadah, huruf tambahan. Terima kasih, Ustaz. Okey, sama. Ada soalan lagi ni? Ustaz nak tanya sikit, Ustaz. Ya. Maksudnya, kalau kita nampak Hamzah kotak ni, adakah selepas tu memang selalunya fi'il, Ustaz? Contoh, Zahabani pergi kan, kalau tak silap saya. Ya, betul. Jadi maknanya kalau nampak Hamzah kotak ni memang selalunya lepas dalam Quran tu fi'il tu, Ustaz? Hamzah kotak sama ada dia fi'il atau isim, tengok pada perkataan lah. Tengok pada makna. Tengok pada makna. Contoh macam kalau Zahabah tu pergi, kalau Zahabah tu pergi, Salaho ni Salaho yang ni memang semua fi'il lah, Ustaz, kan? Ada fi'il, semua kata kerja. Kata kerja. Jadi penambahan sebut tadi ni ada penambahan yang ada pada kata kerja. Dia ada wazan fi'il, kemudian ditambah dengan alif, tambah dengan ta, sin, lam, mim, itu adalah huruf tambahan bagi fi'il tersebut yang akan membawa pada makna yang berbeza. Boleh? Boleh, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syekhul Kabir. Kaifa halka ya Syekh? Tamam, sehat walhamdulillah rabbil alamin. Baik, jadi alhamdulillah tunggu kita dah masuk, Syekh dah ada dah. Jadi kita akan terus